Tuan Ali Nino di nombor 36 Jalan Talam 17 Malang 18 jam 11 pagi, dan insyaAllah majlis akan dipimpin oleh Imam 1 Tuan Haji Samsudin sudah. Jadi sekian, biasanya kita teruskan pada kuliah kami dengan Abang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setujulah Malang 18 Jalan Talam, Jalan Thompson Jawab. Okey, setujulah 18 terus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Muslimin muslimat hadirin yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dia salah jalan ni, takut orang rumah tanya. Orang rumah kata kenduri jalan lain, kata sebut jalan lain, nanti panjang cerita lah. Baik. Hadirin sekalian, kita menyambung perbahasan pertemuan yang lalu. Apabila selesai kita membicarakan berkenaan dengan jihad ataupun peperangan terakhir umat Islam di atas muka bumi ini sebelum menjelangnya hari kiamat, itu termasuk daripada susunan peristiwa-peristiwa besar yang kita dah bincang panjang sebelum ini. Bermula dari peristiwa pertama, peperangan Syam dan pembebasan Baitul Maqdis. Peristiwa itu pun, yakni pembebasan Baitul Maqdis yang terakhir yang sedang kita nantikan hari berlakunya peristiwa itu pada hari ini. Ketika ia berlaku, Rasulullah menceritakan hal itu dengan meletakkan telapak tangannya di atas kepala sahabat yang sedang Nabi ceritakan itu. Dan kata Nabi, ketahuilah, jika ianya terjadi, kiamat itu lebih hampir kepadamu berbanding dengan hampirnya tanganku dengan kepalamu. Sedangkan tangan Nabi pada waktu itu sudah melekat, Nabi letakkan di kepala sahabat. Dia dah kena dah pun tuan-tuan. Tapi Nabi kata, bila kamu lihat bebasnya Baitul Maqdis, berdirinya sebuah kerajaan Islam di atas kota tersebut, ketahuilah pada saat itu terlalu amat hampir hari kiamat itu akan berlaku. Maka hadirin sekalian, kita dah bahas pada pertemuan yang akhir berkenaan dengan amukan Dajjal bersama dengan tenteranya. Yang Nabi sebut Dajjal keluar ni tuan-tuan, adalah Dajjal keluar bersama dengan tenteranya. Bukan dia baru keluar nak buat fitnah, tak ada. Fitnah dia ada sekarang ni, dia ada, waktu ini pun dia ada. Dan fitnah dia sedang berjalan pun. Dan yang terakhir itu, kalau tuan-tuan masih ingat, Nabi mengisyaratkan seakan ia akan menduduki tempat penguasa tanah Arab dan membawa fitnah yang sangat besar kepada bangsa Arab. Dan apa yang Nabi maksudkan dengan keluarnya itu keluar dia memimpin angkatan tenteranya. Wa aktsaruhumul yahud, kata Nabi, kebanyakan tenteranya Yahudi. Mungkinnya tidak semua tenteranya Yahudi, mungkin sebahagian tenteranya juga adalah kaum muslimin yang ditimpa, yang terfitnah. Dia melakukan amukan di 3 wilayah utama umat Islam,
yang mana kerajaan utama umat Islam waktu itu adalah di Syam, pimpinan seorang putera dari keturunan Nabi yang dipanggil Al-Mahdi. Dan ini adalah kerana amukan ini berpunca daripada kegagalan Dajjal yang pada masa itu merupakan seorang penguasa bangsa Arab yang gagal merealisasikan impian yang ia ingin bina dengan kekuasaan dia di rantau Arab itu, dengan beberapa peristiwa besar yang termaktub dalam hadis. Sebab itu Nabi menyatakan yakhrujud Dajjal min ghadabih, nanti keluarnya Dajjal itu disebabkan oleh kemarahan dia. Bila Nabi sebut keluarnya Dajjal ni, kita memang tak boleh faham tu keluar apa. Sebab itu tuan-tuan faham keluar apa selama ini? Muncul, keluar dari mana? Dari mana je? Tak memunculkan diri, makna ada lah, tapi tak muncul. Ada pandangan lain. Dia sebab apa tuan-tuan? Konfliknya berlaku bila ada satu hadis yang pelik. Hadis Tamim Ad-Dari, belayar kapal pecah jumpa Dajjal kat pulau tu tuan-tuan. Itu satu hadis yang ialah dia diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ikut status sahih. Cumanya Imam Muslim menyendiri dalam periwayatan itu. Tuan-tuan, Imam Muslim menyendiri. Maksudnya apa? Tidak ada imam lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis ni cerita sahabat yang Nabi ceritakan semula, bukan berlaku pada Nabi. Dia berlaku kepada seorang tabi'in yang masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Seorang sahabat, tabi'in saya sebut seorang sahabat yang masuk Islam pada tahun 9 Hijrah. Nabi wafat berapa Hijrah? No, itu Abu Bakar, 11 Hijrah. Kesempatan Tamim Ad-Dari bersama Rasulullah tidak sampai 2 tahun, setahun lebih saja. Masuk Islam 9 Hijrah, 11 Nabi wafat. Nabi wafat 11 pun awal tahun Rabiul Awal. Tapi dalam hadis tu dikatakan beliau sempat menceritakan kepada Nabi pengalamannya berlayar lalu terdampar di sebuah pulau. Yang itulah pulau itulah yang dikatakan ia bertemu dengan Dajjal. Maka based on hadis ni tuan-tuan, maka setiap kali kita bertemu dengan hadis Dajjal keluar, maknanya kita faham Dajjal keluar daripada pulau. Sedangkan di zaman Nabi SAW, para sahabat dan Nabi sendiri tidak terlepas untuk memastikan satu figura bernama Ibnu Sayyad itu adakah dia Dajjal atau tidak. Beberapa sahabat itu konsisten menyatakan dialah Dajjal yang Nabi maksudkan, yang membawa kepada isyarat Dajjal ini akan ada sepanjang zaman pada umat Muhammad dengan membawa fitnahnya dalam pelbagai bentuk sehingga berakhir sebagai seorang penguasa di kalangan bangsa Arab yang membawa fitnah yang cukup besar. Arab itu seakan ingin dikembalikan semula ke zaman jahiliah. Itu dia tuan-tuan. Jadi dia muncul dalam bentuk yang macam mana itu sudah pastilah dia muncul. Kalau sepanjang zaman munculnya itu sudah pasti dalam figura yang berbeza-beza, yang tidak sama. Ya, cumanya tuan-tuan, famous kalimah Dajjal dengan khuruj ad-Dajjal. Khuruj maknanya keluar. Dia tidak turun, tapi dia keluar. Kata keluar ini apa? Itu yang ramai orang kata keluar dari pulau. Kan kita bayangan kita macam mana sampai masa nanti orang bagi tu Dajjal dah keluar. Ingat tak dulu punya cerita kan? Nanti Dajjal keluar, apa benda pertama kita buat? Tutup pintu rumah. Betul tak? Sebab apa? Nanti dia datang. Betul? Dah.
Cuba tuan-tuan fikir logik. Takkanlah satu orang yang wataknya tuan-tuan duk bayangkan macam ahli sihir merayau dekat seksyen 17. Pergi rumah-rumah, dia cari rumah imam dulu. Dia kata kalau imam aku boleh sesatkan, yang lain insya-Allah sesat. Dia kata kan. Imam pun tengok ni, imam hembus sekali ayat kursi, tombang terus. Dia bukan sifat begitu tuan-tuan. Betul tak? Kita fahamkan macam tu. Dajjal pun seronok bila kita faham macam tu. Tuan-tuan, percayalah tuan-tuan. Ini esok kuliah saya ni, nak sampai ke kuliah saya balik ni mungkin ada berapa ustaz. Cuba tuan-tuan tanya setiap ustaz tu, tanya ustaz Dajjal kat mana sekarang, confirm jawab kat pulau. Cakap terus terang tuan-tuan, benda ni kena kaji. Saya ambil masa lebih 10 tahun tuan-tuan untuk faham benda ni. Kaji sebab apa? Nabi sebenarnya dah cerita semua pada para sahabat. Semua Nabi dah cerita tentang Dajjal ni. Cuma sahabat riwayatkan tidak dalam konteks cerita yang penuh. Mereka hanya mengambil poin-poin yang penting lalu diriwayatkan. Maka pecahlah cerita Dajjal ini seperti puzzle yang kita kena susun balik nak faham. Tak mungkin Nabi bicarakan dalam bentuk cerita itu masih lopong, sedangkan ada hadis riwayat Abu Daud, inni qad haddastukum 'anid Dajjal, sesungguhnya aku telah bicarakan kepada kamu semua tentang Dajjal. Nabi kata, hatta khasyitu alla ta'qilu, sampai aku khawatir yang kamu memang tak boleh nak faham, kata Nabi. Cerita ni gitu. Sebab itu bila saya ceritakan kepada tuan-tuan, dia ada sepanjang zaman. Cuma jadi siapa tu tak bolehlah saya nak spesifikkan dia Dajjal. Saya nak kata Elizabeth Dajjal, tak bolehlah saya kata macam tu. Soalan Tuan Haji kata kalau dia ada sepanjang zaman, maknanya dia bukan manusia lah. Wujud sepanjang zaman itu pun something wrong Haji. Soalan Haji tu memang make sense. Saya memang tunggu Haji tanya. Sebab soalan Haji memang make sense. Sebab Haji tanya, kalau dia ada sepanjang zaman, dia bukan manusia lah. Nabi tuan-tuan, zaman Nabi ni 1400 tahun dulu, Nabi peringatkan kita tentang fitnah dia. Nabi cerita yang dia akan binasa di tangan Nabi Isa, betul? Nabi Isa tu dah turun belum? Belum. Tapi zaman Nabi, Nabi usaha nak verify si Ibnu Sayyad, budak Yahudi tu Dajjal ke bukan. Maknanya tuan-tuan, Nabi akui dia ada di zaman baginda. Dan Nabi kata dia hanya binasa di zaman Nabi Isa turun nanti. Berapa panjang tuan-tuan umur dia, bayang. Itu sahaja sudah menunjukkan tak macam betul manusia lah kalau kan. Ya. Kita pun buat hujah lah, ada je orang yang umur panjang. Siapa dia? Nabi Isa. Tuan-tuan tak boleh sama. Nabi Isa Allah angkat duduk kat langit. Usia Nabi Isa di langit tu tuan-tuan baru 2 hari sejak baginda diangkat. Sebab masa di langit bukan masa alam dunia. Masa di langit itu back to masa sebenar di sisi Allah. Macam mana ayat tu? Maksud saya pun lupa dah. Wa inna yawman 'indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Masa di sisi Allah ni macam 1000 tahun sehari kamu bilang tu. Yang kan ini tuan-tuan maklum kan, hari akhirat nanti kan satu hari bersama 1000 tahun dunia. Dia punya dimensi tu sebenarnya. Bukanlah kita nak tunggu sehari tu habis macam 1000 tahun kita nak tunggu dah. Hari tu hari juga, sama juga, cuma actual time dia nak compare dengan itu yang saya selalu buat contoh tuan-tuan. Kawan kita hilang, pergi camping, hilang 2 minggu cari baru jumpa. Kita kata dengan dia, lamanya hilang, kamu pergi jin mana, kamu pergi kampung mana ni kan, hilang dah jin colek 2 minggu. Dia pun terkejut, baru setengah hari dia kata aku duk deal nak kahwin ke tidak dengan jin tu kan. Lalu aku tolak. Itu yang dia hantar balik tu. Ini cerita bukan saya melawak, betul tak tuan-tuan? Ada ke cerita ini, memang ada. Dimensinya tak sama. Allah jadikan alam jin itu dengan alam manusia, dimensi masanya tidak sama. Sebab tu famous kita kata jin ni tua kan. Jadi dimensi masa tu tak sama. Ada di sini. Itu tak boleh sama dengan Khidir. Khidir tidak sepakat kata beliau manusia. Rasulullah tak pernah sebut Khidir Nabi.
Hanya pendapat majoriti menyatakan ia Nabi. Khilaf menyatakan dia hidup, masih hidup atau tidak. Sebahagian pendapat kata dia telah wafat. Walaupun saya cenderung ia masih hidup. Pendapat peribadi saya, Khidir masih hidup. Tapi saya juga cenderung ia bukan manusia. Ia malaikat yang Allah jadikan untuk bertemu dengan Nabi Allah Musa yang Allah rakam kisah dalam Al-Quran. Sebab saya tak dapat menentukan berdasarkan petunjuk dalil yang Nabi Khidir ataupun Khidir itu ada syariat. Jauh sekali menentukan beliau seorang Rasul ataupun Nabi. Tak boleh nak tentukan. Tak ada sebarang petunjuk. Melainkan dengan kemampuan ilmunya yang luar biasa, beliau adalah malaikat yang Allah ajarkan satu ilmu. Ya, tuan-tuan. Tapi Dajjal, ini ceritanya lain. Panjang umur dia. Dan yang lebih menarik, ketika Umar nak bunuh Ibnu Sayyad itu di zaman Rasulullah, Rasulullah dah bagi tahu jika ia Dajjal, kamu sama sekali tidak mampu membunuhnya. Tak boleh. Dan Allah hanya jadikan kebinasaannya di tangan Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuan-tuan maklum, saya pernah ceritakan Nabi Isa tikam kan. Hak tikam tu pun sebenarnya bukan membunuh Dajjal. Itu hanya menikam satu jasad agar manusia jelas Dajjal telah mati. Walhal hakikat Dajjal itu binasa dengan hanya berhadapan dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Tapi orang tak mau faham tuan-tuan benda-benda ni. Bangsa Arab tak mau faham. Bangsa Arab cerita pasal Dajjal kan dia tak tahu yang mungkin yang sedang menguasai dia itu Dajjal, yang sedang memerintah dia itu. Kita kalau dapat duduk di tanah Arab hari ni, saya pun tak tahu. Sebab itu tuan-tuan ingat tak, saya bukanlah nak mengulang-ulang cerita Saudi ini, tapi Saudi ni bagi anak muda yang macam saya tuan-tuan, ataupun yang lebih muda, ya, saya rasa saya muda lagi, tapi itulah, tapi kan umur tu meningkat dah 30-an dah kan, tapi rasa macam 20 lebih saja kan. Main bola Shah Alam pun dah main liga semi veteran, semi veteran kan. Main bola lagi, semi veteran lah tuan-tuan. Jadi apa cerita dah, lupa dah tadi. Orang di Arab ni yang bayar-bayar saya, bismillah, sebelum 2017 tuan-tuan, dia orang tak dapat benda-benda yang entertainment, hiburan ni, tak ada negara dia. Baik itu tuan-tuan, naik flight dengan orang Saudi, duduk terbang daripada Jeddah, daripada Riyadh. Sebelah ni perempuan Arab pakai tutup daripada atas sampai bawah. Dia minta izin nak pergi tandas. Keluar tandas, yang duduk balik pakai seluar jin, tak pakai tudung. Tuan-tuan pergi tegur dia, "Miss, sorry, this is not your place, not your seat." Cakap dengan dia kan, bukan tempat awak, bukan seat awak. Dia pun cakap, "Tak, orang yang sama tadi tu saya." Kan? Sebab apa? Memang ada watak itu, memang ada, hadirin sekalian, tak dinafikan. Tapi negara dia tak boleh. Tapi sejak 2017 benda itu dah tak jadi larangan. Sebab itu tuan-tuan boleh tengok adanya konsert di Riyadh, di Saudi, anak-anak muda dia yang muka Arab itu, perempuan sebahagian tak pakai tudung. Saudi mana ada Arab yang bukan Islam tuan-tuan, 100% Muslim, ya. Tapi itulah hakikat dia. Sebab itu tuan-tuan pernah dengarkan Nabi sebut ketika Dajjal keluar, yakni ketika Dajjal ada berkuasa, ikatlah anak isterimu di rumah. Itu sebabnya. Sampai Nabi kata ikat anak isteri, sebab kalau lepas dia orang keluar tu, dia orang akan pergi kepada apa yang mereka tak pernah dapat sebelum ini. Itulah realiti dia tuan-tuan, puan-puan sekalian, ya. Baik, cerita tu dah habis dah pun. Saya dah ceritakan yang impiannya untuk berkuasa di rantau Arab, ya, itu akhirnya menemui kegagalan, sehingga dia keluar melakukan amukan yang akhirnya berakhir dengan turunnya Nabi Allah Isa di Syam. Kerana kerajaan terakhir dan wilayah terakhir yang dia lakukan serangan adalah di bumi Syam. Nabi pernah nyatakan dia akan muncul menyerang bumi Syam
dari kawasan Khullah. Khullah ni kawasan lapang baina Syam wal Iraq, antara Syam dan Iraq, Nabi sebut. Okey. Baik. Habislah cerita tu tuan-tuan. Allah pun turunkan Nabi Isa, Dajjal pun binasa. Habislah tuan-tuan. Dan tentera Dajjal pun itu sudah dibinasakan keseluruhannya oleh tentera kaum muslimin. Tamat cerita. Nabi Isa alaihi salam. Ini sekarang ni tajuk kita. Ini yang kita nak bincang daripada yang telah saya nyatakan pada pertemuan yang lalu, Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik. Nabi Isa ini, hadirin sekalian, baginda akan berhadapan dengan satu angkatan dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Berapa kuat angkatan itu, wallahu a'lam. Tapi Allah pernah ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ketika mana kisah di waktu, okey, ini pun satu isu juga hadirin sekalian. Ramai juga yang memahami pada waktu itulah Allah baru menurunkan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak, ya, keluar. No, hadirin mati Allah sekalian, ya. Ya'juj dan Ma'juj ni kita dah cerita panjang dulu sebenarnya. Bangsa ni bangsa apa semua, ya, dah hidup pun di barat, di Eropah itu. Cuma nanti saat Nabi Isa telah berada bersama kaum muslimin, Nabi Isa tidak menjadi seorang pemerintah. Tidak terdapat riwayat yang jelas Nabi Isa menjadi seorang pemerintah, tetapi menjadi seorang hakim, ya. Okey, yang akan memutuskan beberapa perkara dalam kerajaan, kekuasaan kaum muslimin. Dia besar tuan-tuan peranan dia, hakim ni. Tuan-tuan jangan nampak kecil, sebab pada waktu itu Al-Mahdi dan pemerintahan kaum muslimin merupakan kuasa utama. Ia menakluki banyak wilayah. Macam contohnya tuan-tuan tengok Great Britain macam tu lah. Betapa pentingnya hakim di Britain itu di era penjajahan. Betul tak? Sebab Britain ni dia jajah, tapi yang Datuk Maharaja Lela, siapa lagi, Tok Janggut ke siapa, itu semua dihukum mahkamah tu tuan-tuan. Kalau baca balik sejarah, tak kira lah apa sebab dihukum, tapi itu semua dihukum British by mahkamah. British ni dia tak buat macam Jepun, tangkap potong kepala, tak. Ada radio, tangkap potong kepala. Dia tak buat macam tu. Dia tangkap, dia bawa bicara. Dia buat formal. Walaupun memang sebelum bicara pun memang dia tak jatuhkan dah, tapi dia bawa bicara, dia buat begini, step, mahkamah putuskan. Hakim Malaya dulu sebelum merdeka, betul? Sebelum merdeka, hakim-hakim kita itu duduk bawah hakim mana? Nun, duduk di sana. Sebab itu hakim kita dulu pakai tu. Betul? Sekarang tak pakai lah. Tahun berapa dah pakai, zaman Tun Saleh Abbas pun dah pakai songkok dah, saya rasa kan. Macam tu. Penting hakim. Sebab kita merdeka kan, perjanjian. Kita merdeka ni, kita ada perjanjian kemerdekaan. Betul? Baca sejarah. Ialah kita merdeka, macam mana pun kita merdeka, aman dan kita pertahankan. Soalnya tuan-tuan, kita boleh bicara ke benda ni? Boleh sejarah lah. Kita merdeka dengan satu treaty, perjanjian kemerdekaan. Dan antara perkara yang terkandung dalam perjanjian kemerdekaan itu adalah Federal Constitution. Kita punya perlembagaan, persekutuan yang ditulis oleh siapa tuan-tuan? Ingat, Suruhanjaya Reid, yang diketuai oleh Lord Reid. Betul? Kita ni lewat dapat kemerdekaan pasal kita pejuang 3 benda. Agama Islam sebagai agama rasmi, kemudian tentang bangsa Melayu, dan yang ketiganya tentang raja-raja Melayu yang termaktub dalam perkara 153 Akta Perlembagaan Persekutuan, tuan-tuan. Sebab itu yang cerita baru ni, yang ada bila ada seorang pelajar matrik, dia tanya bila kerajaan akan tamatkan sistem kota dan menggantikan dengan sistem meritokrasi. Itu kan Perdana Menteri jawab dengan jawapan yang tegas. Walaupun orang kritik lah, yalah politik biasalah tuan-tuan. Tapi kenapa? Itu soalan yang tak boleh ditanya dalam negara kita.
sebab dia bertentangan dengan perkara 153 perlembagaan persekutuan. Dah lain dah kuliah ni dah jadinya, tuan-tuan. Tapi maknanya saya nak cerita bagi kita faham. Maknanya penting. Sewaktu Britain, satu kuasa besar dahulu, dia nak merdekakan sebuah negara, mahkamah dia main peranan dalam menentukan perlembagaan sesebuah negara yang mesti digaris pandukan oleh satu suruhanjaya yang dia sendiri buat. Saya nak ceritanya betapa besar peranan Nabi Allah Isa alaihi salam nanti tatkala kerajaan Islam di Syam menguasai hampir keseluruhan muka bumi ini. Itu dia, tuan-tuan. Ya, ada beberapa perkara yang akan digariskan oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab itu tuan-tuan tak boleh faham Nabi Isa ni macam watak macam saya datang, penceramah datang, lepas tu kita duduk di meja penceramah putuskan beberapa. Tak, bukan macam tu. Zaman, follow zaman, tuan-tuan. Macam itulah keadaan. Baik. Selesai kemenangan itu, Nabi Isa ini berdiam di mana? Bermukim di mana tempatnya? Di bumi Syam. Ya. Dan tinggal bersama sekelompok kaum muslimin yang terbaik di atas muka bumi, Nabi sifatkan pada waktu itu. Datangnya angkatan tentera dari kaum Ya'juj dan Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj, dalam satu jumlah angkatan yang begitu ramai. Dan Nabi tidak menceritakan tentang detail bab ini, hanya sahaja kelihatannya sebagai angkatan tentera itu memfokuskan untuk membunuh Nabi Allah Isa alaihi salam. Seakan mereka fikir tak guna bantai kaum muslimin yang lain selagi Nabi Isa masih ada. Jadi mereka fokuskan untuk mengepung Nabi Allah Isa. Di mana Nabi Isa berada pada waktu itu? Di sebuah bukit bernama Tur. Bukit Tur. Itulah tempat. Okey? Baik. Nabi pun tak detailkan sangat. Cuma Nabi ceritakan pada saat Nabi Isa bersama sekelompok kaum muslimin terkepung di bukit Tur itu, Allah mengilhamkan Nabi Isa untuk berdoa. Hanya dengan doa. Dan saya tak boleh jawab sehingga ke hari ini kenapa mereka tidak diperangi oleh kaum muslimin pada waktu itu. Saya tak ada jawapan. Pada dalam hadis kelihatannya seperti mereka tidak diperangi. Okey? Nabi Allah Isa berdoa kepada Allah. Lalu dengan doa itu Allah mengeluarkan ulat daripada leher setiap tentera dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Dalam saya lupa perjanjian baru atau perjanjian lama, dalam Injil, sama ada Old atau New Testament, tuan-tuan, ada diceritakan tentang kisah kebinasaan Gog and Magog. Sama je dengan cerita hadis, exactly same, tuan-tuan. Cuma bezanya kita panggil Ya'juj Ma'juj, Bible atau Injil panggil Gog and Magog. Tapi dalam kitab itu dinyatakan kebinasaan mereka adalah di gunung-gunung Israel, di kawasan pergunungan di Israel disebutkan. Dan dalam teks mereka menyatakan bahawa kebinasaannya adalah disebabkan oleh senjata yang mereka cipta sendiri. Tapi dalam hadis menyatakan ulat yang keluar dari leher mereka. Kita pun tak tahu apa benda. Sampai kuasa ketikanya nanti kita akan tahulah realiti itu. Tapi tak ada isyarat yang mereka itu diperangi secara jelas. Ketika mereka telah binasa dengan ulat itu, Nabi Allah Isa diperintah oleh Allah turun dari bukit tersebut. Dan ia melihat tidak ada seinci tanah pun di bahagian bawah bukit itu, melainkan dengan bergelimpangnya mayat-mayat tentera bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu. Pada waktu itu, hadirin sekalian, Allah mengirimkan burung yang lehernya sebesar leher unta. Ya, dalam hadis.
mengangkat ke semua mayat-mayat itu, diletakkan di suatu tempat, lalu Allah menurunkan hujan yang lebat, membersihkan tanah daripada kotoran-kotoran jasad mereka. Habis, tuan-tuan. Itulah cerita terakhir kaum Ya'juj dan Ma'juj. Habis. Setakat tu je saya boleh cerita, tuan-tuan. Yang lain tu saya nak cerita sebab dia tak ada satu gambaran yang jelas tentang kisah perjalanan itu. Okey? Baik. Dan selepas itu Nabi Isa pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan beberapa tugas yang besar. Baik. Sebelum itu tuan-tuan, kita ceritakan dulu, ya. Kata pengarang, sebelum kita membicarakan masalah turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, baiklah kita mengenal sifat-sifat atau identitinya terlebih dahulu sebagaimana yang disebut di dalam nas-nas syarak. Ciri-ciri baginda menurut beberapa riwayat adalah bertubuh sedang, tidak tinggi lampai, tidak juga rendah. Ada riwayat yang menyatakan kulitnya kemerahan, sedikit berbulu, dadanya bidang, rambutnya lurus seperti orang yang baru selesai mandi, dan rambutnya itu sampai di bawah hujung telinga, bahagian bawah. Tapi memang Nabi Isa ni wataknya seakan rambutnya agak panjang sedikit. Sebab itu orang-orang yang muncul dengan memainkan watak Nabi Isa, hampir kesemuanya turun dengan rambut panjang, muncul dengan rambut panjang. Contohnya macam satu watak yang bernama Grigory Rasputin. Ingat tak? Grigory Rasputin ni hidup di zaman Raja Tsar Nicholas II Rusia dulu, pada zaman era Perang Dunia Pertama dulu. Dia tu boleh mengubat penyakit macam-macam. Dia membawa watak macam Nabi Isa. Okey? Termasuk cerita Messiah di Netflix yang cerita Dajjal tu pun, itu pelakonnya pun memainkan ciri rambut yang panjang. Okey? Baik. Hadis-hadis yang menerangkan ciri-ciri Nabi Isa antara lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, pada malam ketika aku diisrakan, aku bertemu Musa. Lalu beliau menyebutkan ciri-cirinya, kemudian melanjutkan sabdanya, dan aku juga bertemu Isa. Perawakannya sedang, kata Nabi, kulitnya merah seperti orang yang baru keluar dari tempat permandian, kata Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ra'aitu Isa wa Musa wa Ibrahim. Aku melihat Isa, Musa dan Ibrahim. Ini pada malam Mi'raj. Fa amma Isa, adapun Isa, fa ahmar, orangnya itu kulitnya kemerahan, ya. Ja'dun arid, sedikit berbulu. Ja'dun itu ada sedikit berbulu lah tubuhnya. Aridul sadr, dadanya bidang, kata Nabi. Ya. Ini kita akan tengok betul-betul watak wajah orang Bani Israel macam mana. Itu pure lah Bani Israel, kan? Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, kata Nabi, laqad ra'aituni fil hijr wa quraisyun tas'aluni. Aku melihat diriku di Hijr Ismail dan orang-orang Quraisy bertanya kepadaku. Fadzakara al-haditha wa fih, lalu baginda melanjutkan, wa idza Isa bin Maryam alaihi salam qaimun yusalli aqrabun nasi bihi shibhan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, kata Nabi. Tiba-tiba Isa bin Maryam alaihi salam sedang berdiri menunaikan salat, kata Nabi. Orang yang terpaling mirip dengannya ialah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi sahabat tahulah seakan wajah apa Nabi Isa itu, kerana sahabat dapat melihat wajah Urwah bin Mas'ud, seorang sahabat pada waktu itu, orang Taif, ya, Bani Saqif. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abdullah ibn Umar, ini kelebihan riwayat-riwayat tentang Nabi Isa ni, hampir banyak riwayat Al-Bukhari Muslim sahih.
kuat kesahihan dia. Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah bersabda, arani lailatan 'indal Ka'bah, pada suatu malam aku bermimpi berada di sisi Kaabah. Fara'aitu rajulan, maka aku melihat seorang lelaki, Adam ni dia kulit dia tak putih, kulit dia tak cerah, ka ahsani ma anta ra'in min admir rijal, tapi kulit dia tu walaupun dia tak cerah, tapi itu adalah seelok-elok kulit yang pernah dilihat walaupun dia tak cerah. Maksudnya memang sawo matang lah tu. Macam kita lah kot kan, begitu. Ya, baik. Lahu lammatun ka ahsani ma anta ra'in, rambut yang sampai ke bawah telinga dalam keadaan paling indah pernah dilihat. Minal lamam qad rajjalaha fahiya taqturu ma'an muttaki'an ala rajlain ala awatik au ala awatik rijlain. Kata Nabi, serta disisir akan rambutnya itu kemas dan menitiskan air. Kata Nabi, ia bersandar pada dua orang lelaki atau pada bahu dua orang lelaki, dan ia melakukan tawaf di Baitullah. Sandar beginilah maksud dia. Itu, okey. Lalu aku bertanya, fasa'altu man haza, siapakah lelaki ini? Faqila, maka dijawab kepadaku, Al-Masih ibn Maryam, ia merupakan Al-Masih bin Maryam. Lepas tu Nabi bermimpi, diperlihatkan pula yang saya cerita pada pertemuan yang lepas. Nabi mimpi siapa tawaf? Dajjal. Bagus tuan-tuan masih ingat, alhamdulillah. Nabi sifatkan badannya besar, rambutnya kerinting. Okey. Tawaf tu maknanya Dajjal pun boleh tawaf di Kaabah. Cuma masalah Nabi Isa ni adalah khilaf, dia ni merah ke kulit coklat, begitulah. Memang ada sahabat pun yang berkhilaf dalam masalah itu. Okey. Bila turunnya Nabi Isa? Nabi Isa turun saat Dajjal bersama tenteranya sedang melakukan amukan menyerang wilayah Syam. Waktu itulah Allah turunkan Nabi Isa. Turunnya di Menara Putih, di bahagian timur Damsyik di Syria. Baginda memakai dua helai pakaian. Allahu alam dua helai ni macam mana? Ya. Dua helai pakaian ni mungkin baju dengan seluar lah. Ya, mungkinnya macam itulah, ya, dua helai suit lah. Okey. Dua helai pakaian. Baik. Yang dicelup dengan za'faran. Maksudnya pakaian itu wangi lah, za'faran tu wangi, ya. Baginda meletakkan kedua telapak tangan baginda di atas sayap dua malaikat ketika turun. Okey? Baik. Ada. InsyaAllah kita azan dulu, lepas tu kita sambung sikit. Wallahu a'lam.
Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, tuan-tuan ada tahlil malam ni ya? Ada kita ringkas sajalah insya-Allah. Baik, dalam 5 minit kot insya-Allah, lepas tu kita salat. Baik. Saya nak ceritakan sedikit tentang sifat turunnya Nabi Allah Isa berdasarkan hadis ya. Baik. Bila baginda menundukkan kepala, turunlah rambutnya, dan bila diangkat kelihatan landai seperti mutiara. Ya, tuan-tuan nak faham macam mana landai macam mutiara kan, cerita kan, itu semuanya terjemahan direct teks hadis. Baik. Dan tidak ada orang kafir yang mencium nafasnya kecuali akan mati. Dan riwayat ini sebenarnya itu berlaku semasa Nabi Isa turun. Ya. Sebab kelihatan kita tengok ada pertemuan Nabi Allah Isa dengan orang-orang kafir. Tak adalah maknanya sampai orang kafir tak boleh jumpa Nabi Isa mati terus. Jumpa mati. Dah. Macam tu dakwah tak boleh dakwah lah tuan-tuan. Dengan jumpa tak ada nak dakwah mati. Tapi semasa turun tu Allahu alam, itulah sifatnya. Ya. Baginda akan turun pada kelompok yang diberi pertolongan Allah ketika menghadapi Dajjal. Ini saya dah cerita, kelompok di mana? Di wilayah Syam. Sedangkan sebelum itu Dajjal dan tenteranya telah melakukan amukan di 2 bandar besar wilayah umat Islam. Dan Syam yang ketiga, di situ Allah turunkan. Ibnu Katsir berkata, inilah yang termasyhur mengenai tempat turunnya Isa, di sebuah menara putih di bahagian timur Damsyik. Dan dalam beberapa kitab yang telah saya baca, beliau turun di menara putih di sebelah timur Masjid Jami' di Damsyik. Dan ini merupakan pendapat yang baiklah, kerana di Damsyik tidak dikenali ada menara di bahagian timur selain di sebelah Masjid Jami' Umawi di Damsyik,
Itu tempatnya di sebelah timur. Memang ada sampai sekarang menara tersebut. Sama ada itukah menaranya atau akan terbina sebuah menara lain, itu kita tunggu sajalah, ya. Inilah pendapat yang lebih sesuai kerana baginda turun ketika sedang dibacakan iqamah untuk solat. Tapi lazimnya mungkin di masjid lah, sebab Isa turun ketika iqamah subuh, ya. Lalu imam kaum muslimin berkata kepada baginda, ya ruh Allah, wahai ruh Allah, ya majulah untuk mengimami solat. Kemudian baginda menjawab, anda sahajalah yang menjadi imam, kerana iqamah tadi telah dibacakan untuk anda. Ada satu riwayat lain Nabi Isa jawab, sesungguhnya sebahagian kamu merupakan pemimpin atas sebahagian yang lain. Itu menunjukkan isyarat Nabi Isa tidak akan menjadi seorang penguasa, melainkan menjawat satu jawatan penting untuk memperbetulkan kembali segala sistem kehidupan manusia. Ya, dan dalam satu riwayat yang saya dah baca tadi. Okey, Ibnu Katsir menyebutkan bahawa pada zamannya, ya, zaman Ibnu Katsir hidup berapa? 700 Hijrah. Ini ketika tahun 741 Mas Hijrah, kaum muslimin mengubah suai bangunan menara dengan batu putih yang biayanya diambil dari harta kaum Nasrani yang telah membakar menara yang berada di daerah mereka. Itu berlaku di zaman Ibnu Katsir 700 tahun dahululah, tuan-tuan. Kalau ikut tahun Masihi ini lebih kurang dalam tahun 1300 lebih. Waktu itulah, ya. Baik. Portugis pun belum datang Melaka lah. Portugis datang Melaka 1511. Baik. Okey. Antara tugasan Nabi Allah Isa, ya, hal ini barangkali merupakan petunjuk kenabian yang jelas, di mana Allah mentakdirkan pembangunan menara ini dengan harta kaum Nasrani agar Isa bin Maryam nanti turun di sana untuk salah satu tugasannya adalah menghancurkan salib ataupun memadam atau menamatkan sebuah agama bernama Nasrani. Agama yang dicipta atas fitnah dan tuhmahan ke atas diri Isa alaihi salam yang disucikan sebagai Tuhan. Jadi Nabi Isa sendirilah yang Allah perintahkan nanti untuk menghapuskan dan menamatkan ajaran atau agama tersebut. Okey? Baik. Jadi insya-Allah hadirin mati Allah sekalian, pertemuan akan datang saya akan bacakan dalam muka surat 263 kitab saya ini berkenaan dengan sebuah hadis panjang Nawas ibn Sam'an membicarakan tentang serangan Dajjal dan turunnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Baik, insya-Allah. Wallahu taala alam. Baik, jadi saya sampai di sini dahulu. Insya-Allah pertemuan kita, saya pun tidak mahu lanjutkan, ada permintaan tahlil daripada satu ni ahli qaryah kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah pertemuan kita pada malam ini. Semoga kita bertemu lagi insya-Allah. Allah panjangkan usia kita dalam kebaikan sama-sama mudah-mudahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.